A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Nahl ayat 73. Dan kita tengok pengajaran ayat lepas 70. Ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Maksudnya, dan Allah telah mencipta kamu, kemudian dia yang akan mewafatkan kamu, dan sebahagian daripada kamu ada yang dipanjangkan umur sehingga tua yang teruk, agar mereka tidak mengetahui apa yang mereka ketahui sebelum itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Pengajaran yang pertama, hanya Allah sahaja yang berkuasa mencipta semua makhluk, bahkan mewafatkan semuanya. Maka hanya Dia yang berhak disembah, dan haram mensyirikkannya. Yang kedua, kebesaran dan kekuasaan Allah juga boleh mematikan manusia ketika kecil atau remaja atau dewasa atau sampai tua yang nyanyuk. Agar manusia sentiasa bersedia untuk menghadapi saat kematian yang akan datang bila-bila masa, dengan amal soleh yang berterusan. Yang ketiga, Allah berkuasa
menjadikan manusia yang asalnya jahil kemudian berilmu dan kemudian melupakan semua apa yang telah diketahuinya. Maka bergantunglah sepenuhnya kepada Allah dengan mentaatinya agar Allah sentiasa menjaga kita sentiasa dunia dan akhirat. Yang keempat, sifat utama Allah yang membuktikan kebesarannya ialah Allah Maha mengetahui dan Maha berkuasa melakukan apa sahaja. Okay, ayat 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq. Faman ladhina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Maksudnya, dan Allah yang telah melebihkan sebahagian kamu ke atas sebahagian yang lain dalam rezeki. Maka tidak ada orang yang dilebihkan rezekinya akan menjadikan rezeki mereka kepada hamba-hamba yang dimilikinya, sehingga mereka dan hambanya adalah sama. Maka apakah dengan nikmat Allah mereka kufur? Pengajarannya, pertama, hanya Allah yang berkuasa menjadikan manusia kaya atau miskin. Senang atau susah. Yang kedua, tidak ada manusia yang diberi rezeki yang banyak rela untuk memberi sebahagian rezekinya kepada hambanya sehingga tuan dan hamba sama-sama berkuasa. Maka begitu juga tidak patut bagi manusia menyamakan antara Tuhan yang berkuasa dengan hamba yang tidak memiliki apa-apa.
Ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat tayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Maksudnya, dan Allah telah menjadikan bagi kamu daripada diri kamu, daripada jenis kamu, pasangan-pasangan, dan Dia juga telah menjadikan untuk kamu daripada pasangan kamu anak-anak dan cucu-cucu, dan Dia juga memberi rezeki pada kamu daripada rezeki yang baik. Maka adakah dengan berhala mereka beriman, dan dengan nikmat Allah mereka kufur? Pengajarannya, pertama, rahmat Allah yang sangat besar kepada manusia dengan menjadikan pasangan hidupnya adalah dari jenis manusia yang sama, bukan dari malaikat atau jin, agar mereka dapat hidup dengan tenang dan aman. Yang kedua, antara nikmat terbesar Allah kepada manusia ialah menjadikan bagi manusia anak-anak dan cucu sebagai penyejuk hati dan sebagai pembantu ketika mereka memerlukan bantuan, khususnya ketika mereka tua. Yang ketiga, antara sebab dan punca rezeki manusia ialah daripada anak-anak dan cucu. Yang keempat, kebanyakan manusia sentiasa kufur dengan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak dan melimpah. Sebaliknya, kebanyakan mereka beriman dengan perkara yang sesat. Okey, kita sambut tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 73. Ayat 73 kaitan dengan ayat lepas. Allah nak bagi bukti-bukti juga yang mengesahkan dan menjelaskan bahawa berhala-berhala yang disembah adalah satu perbuatan yang batil dan tidak masuk akal. Bahkan penyembahan berhala itu menunjukkan bahawa akal manusia sudah tidak waras. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya'buduna, dan mereka sentiasa menyembah min dunillah,
dari selain Allah. Bila sebut selain daripada Allah, bukan mestinya berhala. Bahkan ada Allah sebut dalam Quran, yang dijadikan Tuhan juga ialah hawa nafsu. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Kamu lihat ke Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi yang apa saja yang disembah selain daripada Allah, maka itu adalah Tuhan. Okey, mereka menyembah selain daripada Allah. Apa ni? Apa yang la tidak, yang meliku daripada malaka, memiliki. Dah jadi bahasa Melayu pun, milik. Kalau bahasa Melayu betul apa dia? Ada tak? Kepunyaan. Kalau dah ada kepunyaan, kenapa guna bahasa Arab juga? Okey, mereka menyembah selain daripada Allah. Allah nak bagi tahu bodohnya mereka ini, iaitu mereka sembah apa? Yang tidak memiliki lahum bagi mereka rezeki. Dan rezeki itu Allah kata apa? Minas samawat, dari langit-langit. Wal ardan, dan bumi. Syai'an. Ini penegasan. Bukan setakat tidak memiliki, tapi tidak memiliki sedikit pun, ataupun apa-apa pun. Okey, rezeki daripada langit apa dia? Hujan. Rezeki daripada bumi? Tumbuhan. Cuba buka surah Fatir ayat 3. Okey. Cuba kita terjemah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, uzkuru, ingatlah nikmatullah. Dan jadi bahasa Melayu. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah alaikum, ke atas kamu. Allah sandarkan nikmat ini kepada Allah. Makna apa tu? Allah sandarkan nikmat kepada Allah. Maknanya semua nikmat adalah daripada Allah. Tidak ada satu pun, walaupun sekecil apapun, daripada manusia. Banyak kita akan jumpa ayat Al-Quran yang Allah perintah, termasuklah kepada Bani Israel, supaya uzkuru ni'mati, sebut, ingatlah nikmat aku ke atas kamu. Apa tujuannya? Dia antara Allah suruh kita ingat pada dia, dengan Allah suruh kita ingat nikmatnya. Yang mana lebih penting? Ingat pada Allah ke ingat pada nikmat? Ingat pada Allah. Tapi kenapa Allah suruh ingat pada nikmatnya, bukan ingat pada dia? Faham soalan? Apa jawapannya? Sebab apa? Sebab kita tahu siapa yang memberi. Dia punca manusia lupa pada Allah apa dia? Punca utama manusia sentiasa lupa pada Allah. Sebab nikmat yang dia dapat tu dia tak rasa daripada Allah. Dia rasa daripada siapa? Ini titik berlaku, aku keluar pagi balik petang. Jadi Allah nak ingatkan, sebenarnya yang kamu keluar pagi balik petang tu
Sebab apa? Sebab kamu sihat. Siapa yang bagi kesihatan pada kamu? Aku. Kenapa kamu boleh bekerja? Sebab kamu waras. Siapa bagi akal kamu waras? Aku. Kan? Jadi nikmat semua yang kamu dapat sebenarnya daripada aku. Bila kita sedar nikmat semua daripada Allah, barulah kita akan ingat pada Allah. Okey, kemudian antaranya Allah sebut hal. Adakah min dari khaliqin? Adakah daripada mana-mana pencipta ghairullah selain daripada Allah yarzuqukum yang boleh bagi rezeki kepada kamu minas sama, daripada langit wal ard, dan bumi. Allah tanya soalan. Soalan ni sebenarnya Allah nak jawapan ke nak apa? Ha? Nak apa? Nak manusia berfikir. Satu. Yang kedua, supaya akhirnya manusia kembali kepada Allah. Kalau nak jawab soalan ni apa dia? Apa kita akan jawab? Kalau Allah tanya, sebenarnya ada tak pencipta lain selain daripada Allah yang boleh turunkan hujan dan boleh tumbuhkan tumbuhan? Ada tak? Jawapannya? Kalau tak ada, apa patut kita buat? Semua Allah lah. Bersyukur pada Allah. Sebab biarlah selari apa yang kita jawab dengan perbuatan kita. Dan Allah sebut rezeki daripada langit dan bumi. Kalau tak ada daripada langit dan bumi, daripada mana lagi? Tak ada. Sumber rezeki kalau tidak langit, bumi. Kemudian Allah kata, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kemudian fa'anna tu'fakun, bagaimana kamu boleh tu'fakun apa dia? Dipalingkan. Maksudnya apa? Ha? Apa maksud soalan ni? Dan kalau ditanya ada tak pencipta lain boleh bagi rezeki, dia akan jawab apa? Tak ada. Habis kenapa? Macam mana kamu boleh berpaling? Tidak sembah Allah. Sedangkan bukti cukup jelas, semua rezeki dan nikmat daripada Allah. Jadi soalan ini menunjukkan bengong manusia ni. Kan, bengong. Ha? Ha. Okey, kita balik pada ayat kita. Ustaz, yang kat sini disebut samawat. Kan yang tadi disebut sama. Kalau daripada samawat ni bukan satu langit kan, langit-langit yang Ya. tapi macam 7 lapis. rezeki yang daripada langit-langit atas. Okey, hujan turun daripada mana? Bukan langit. Jadi hujan bukan turun daripada langit dan bukan turun daripada langit-langit. Hujan turun daripada awan. Tapi sebenar langit-langit itu sebenar menunjukkan apa? Tempat yang tinggi. Sebab awan tu berada di tempat yang tinggi. Jadi kalau Allah sebut samawat, sebenarnya yang memerintahkan supaya hujan tu turun daripada awan siapa? Allah. Dan Allah berada di mana? Ha? Duduk langit pertama ke kedua ke apa? Atas pada langit yang ketujuh. Atas pada langit ketujuh kan. Semastawa alal arsh. Mungkin dia kaitkan dengan matahari. Matahari pun daripada rezeki. Kalau matahari duduk langit ke berapa? Ha? Langit pertama ke ataupun tak sampai pun langit pertama? Oh, pernah naik ke? Macam pernah naik je. Saya tak tahu sampai ke tak. Sebab rasanya tak ada orang sampai kan. Kalau sampai kat matahari apa jadi? Habis hancur lah. Hancur. Sebab Allah, kehebatan Allah, Allah letak jarak matahari dengan bumi tu. Kalau rendah sikit je, setengah inci, bumi ni hancur. Bergerak sikit je. Tapi kalau daripada mahsyar, langit matahari duduk kat mana? Okey tak manusia masa tu? Okey tak? Mati tak? Kalau kat dunia jarak ni dah jauh tu. Kalau berganjat sikit,
bumi ini hancur. Tiba-tiba di padang mahsyar, matahari bukan jauh sejengkal ataupun satu batu, tapi manusia tak mati. Sebab apa? Sebab apa? Sebab Allah tak nak bagi mati, tak matilah. Allah Maha berkuasa. Itu antara bentuk azab Allah kepada manusia di padang mahsyar. Matahari yang panas yang dekat tu menjadikan manusia berpeluh, dan ramai manusia yang tenggelam dalam peluh. Yalah, berapa lama berdiri di bawah matahari yang dekat tu? 50,000 tahun. Tak tahulah. Ada yang hadis mengatakan banjir. Ada peluh orang Afrika, ada peluh Firaun. Okey. Jadi Allah nak bagi ayat ni, Allah nak bagi tahu apa ni? Kenapa bodoh sangat manusia, tapi Allah tak guna perkataan bodoh. Cuma Allah kata, kenapa mereka sembah selain pada Allah yang tidak boleh memberi rezeki? Dia manusia, logiknya bila kita sembah ni menunjukkan apa? Benda yang kita sembah tu memberi manfaat pada kita. Betul? Kalau tak bagi manfaat apa-apa, sembah buat apa? Macam kita dengar cakap suami kan, tak sembah lah, tapi dengar cakap je. Sebab ada manfaat tak? Ada. Kalau suami tak bagi tiap-tiap bulan, dengar tak cakap? Bang, bulan ni tak ada dengar cakap, ha? Sebab yang bulan lepas masih tak bayar lagi. Samalah kita dengan syarikat kan. Kita bekerja dengan syarikat dan kita dengar cakap bos. Sebab apa? Dengar cakap bos ada faedah. Jadi Allah kata, kamu sebab berhala, dia bagi rezeki tak? Tak ada apa-apa pun. Bahkan Allah kata apa? Wala yastati'una, dan tidak mereka apa dah yastati'una, mampu. Beza tak? Yang atas dengan yang bawah? Beza ke? Yang atas la yamlik, tidak memiliki. Yang bawah tidak mampu. Apa beza dia? Ada orang dia tak memiliki tapi dia mampu cari. Ada kan? Ada kan? Macam kita asalnya tak memiliki apa-apa, tapi kita mampu mencari sehingga kita memiliki. Tapi Allah nak beritahu yang dia sembah selain daripada Allah ni bukan setakat tak memiliki apa-apa, tapi tak mampu pun nak cari. Sebab mereka adalah berhala. Cuba buka surah Al-Hajj ayat 73. Okey, ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba. Duriba mana telah dibuat telah dibuat masal, contoh. Banyak tak contoh yang Allah buat dalam Quran? Banyak kan? Boleh sebut satu? Ni masalah kata banyak. Tanah atas tanah atas batu. Itu contoh pasal apa tu? Orang yang bersedekah kan? Orang bersedekah lepas tu dia riak. Jadi Allah kata macam pasir atas batu. Pasir tu duit yang dia sedekah, dan batu tu licin. Kemudian turun hujan. Apa jadi dengan pasir tu? Hujan tu apa dia? Riak. Riak menyapu bersih pasir tu. Sebagaimana hujan menyapu bersih pasir, sebagaimana riak menyapu bersih pahala sedekah. Allah buat contoh banyak. Sebenarnya apa tujuan Allah buat contoh yang banyak dalam Al-Quran? Supaya manusia mudah faham. Kita kalau cakap dengan orang ataupun dengan anak, bila tak faham kita pun buat contoh. Betul tak? Jadi Allah buat contoh supaya manusia faham apa yang Allah nak cakap. Faham tak?
Tapi berapa ramai baca Quran 30 tahun tak faham. Mana tak sampailah tujuan Allah buat contoh. Tengok Allah kata, wahai manusia, duriba masalun, dibuat contoh. Fastami'u, maka dengarlah, aku nak buat contoh ni, dengarlah. Jangan baca khatam. Habis dah contoh. Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang tad'una, orang-orang yang menyembah ataupun berdoa min dunillah, selain daripada Allah. Allah nak buat contoh. Lan yakhluqu, orang-orang yang kamu sembah selain daripada Allah ataupun berhala yang kamu sembah selain daripada Allah. Allah kata apa? Lan yakhluqu zubaban, mereka tidak boleh mencipta zubab, lalat, seekor lalat pun. Walau ijtama'u lah, walaupun semua Tuhan-Tuhan selain daripada Allah berkumpul satu dunia. Persidangan Tuhan-Tuhan berhala satu dunia, berapa ribu, berapa bilion, semua berkumpul satu dunia untuk apa? Cipta lalat. Allah kata apa? Lan. Kalau kita belajar bahasa Arab, apa makna lan? Tak akan mampu sampai bila-bila. Bahkan lagi teruk, Allah kata apa? Wa in yaslubhumuz zubaba wa in yaslubhumuz zubabu syai'an. Lagi teruk apa dah? Kalau berhala, biasa depan berhala ada apa? Makanan apa tu? Mana ada apple orange je dulu, kini selama-lamanya. Macam orang Melayu bagi kat masjid pisang je kan. Okey. Allah kata kalau lalat ni, zubab yaslubhum, mengambil makanan depan berhala, ataupun ambil sedikit je syai'an. Allah kata apa? La yastankizuhu minhu. Berhala tu tak boleh nak tangkap lalat, ataupun tak boleh nak ambil semula makanan yang dia ambil oleh lalat. Apa maksud tu? Binatang, Allah buat contoh apa? Lalat ni binatang mulia ke hina? Siapa ada pernah bela lalat? Lalat ni binatang hina kan, jijik, kecil dan jijik. Ambil makanan depan berhala. Lalat dengan berhala mana lebih besar? Berhala kan? Tapi bila lalat yang hina, yang kecil ambil makanan depan berhala, berhala boleh tak nak ambil balik? Siapa lebih gedebel, lalat ke berhala? Patut disembah lalat ke sembah berhala? Berhala tak boleh ambil, lalat boleh ambil. Siapa lebih ada kuasa lah sikit? Lalat kan? Kalau dia berfikir sikit, dia sembah apa? Lalat boleh ambil, berhala tak boleh ambil. Tengok pun tak, buat tak tahu je. Betul tak? Tengok Allah buat contoh. Lalat kecil pun kamu tak boleh ambil. Macam mana kamu sembah berhala yang besar gajah? Lalat kecil ambil makanan, dia tak boleh buat apa-apa. Macam mana kamu boleh sembah berhala tu? Cuba berfikir. Benda-benda macam ni, kan? Benda macam ni, sepatut ayat-ayat macam ni sampai pada siapa? Non-Muslim. Tapi sampai tak? Tak sampai. Salah siapa? Bila sedar kita salah? Malam ni je. Sebab itulah Nabi turun je ayat, sampai tak ayat pada orang musyrikin? Sampai. Bukan setakat sampai. Bila sampai, orang musyrikin tahu apa sikap Nabi. Dah sampaikan, dah kena maki, tapi apa sikap Nabi? Yarhamkallah. Sikap Nabi ialah Nabi tetap bersedih, bukan sebab kena maki, tapi sebab mereka tak beriman. Sebab Nabi tahu bila mereka tak beriman, masih sembah berhala, mereka ni sangat-sangat bodoh dan di akhirat akan dibakar dalam jadi bahan api neraka. Nabi sedih, kan? Kita tak sampai pun dan kita tak sedih pun. Betul? Kenapa?
Adakah kita lebih baik pada Nabi? Ha? Tak. Habis kenapa tak sedih? Happy je. Kan dah faham ni. Kita tengok besok. Sebab itulah dia NGO kita tubuh satu unit dakwah mu'alaf. Sebab kita orang Melayu bila nak dakwah pada non-Muslim banyak masalah. Betul kan? Satu dari segi bahasa, yang kedua budaya. Jadi orang yang lebih mahir berdakwah kepada non-Muslim ialah orang yang satu bangsa. Sebab tu Allah utuskan Nabi kepada orang Arab dan Nabi daripada bangsa Arab. Bahasa dan bangsa satu benda yang unsur penting dalam dakwah. Kadang-kadang orang Cina bila dengar orang Melayu cakap tak boleh. Tapi bila dengar orang Cina cakap pula bahasa Cina dia lain. Sebab tu kita tubuh unit dakwah mu'alaf dan ketua dia ada kat Penang. Kita harap Bro Ben ada dengar malam ni. Kita nak dia gerakkan mu'alaf yang dah syahadah tapi tak belajar, bagi ilmu pada mereka. Kemudian latih pula mereka supaya jadi pendakwah dan mereka pula pergi berdakwah pada sesama bangsa mereka. Kalau harap kita, saya tahulah sampai bila Cina nak dengar kita sampai ayat Quran. Betul tak? Sampai bila orang India nak dengar kita sampai ayat Quran pada mereka? Yang bergaduh ada kan? Bergaduh. Jadi patut kita rasa sedih ya. Benda-benda macam ni Allah nak dedahkan apa ni? Kenapa ni? Cuba buka minda. Kenapa sembah benda yang tak boleh bagi apa-apa? Kan? Dengan lalat pun, lalat lebih baik sikit. Kenapa sembah? Jadi benda-benda macam ni sepatut kita sebarkan. Kalau kita tak boleh pun carilah non-Muslim ataupun cari mu'alaf yang dah masuk Islam. Bagi tahu, ajak masuk kelas supaya dia belajar tadabbur dan dia sampaikan Al-Quran pada kawan-kawan mereka. Okey, kita balik pada ayat. Okey. Kemudian Allah kata apa? Fala tadribu. Maka janganlah kamu tadribu. Tadribu apa dia? Kamu buat ataupun la tusyabbihu, kamu samakan lillah, bagi Allah, amsal apa dia? Perumpamaan ataupun sekutu-sekutu. Daripada ayat lepas kamu tengok sembah yang tidak boleh bagi rezeki dan tak boleh buat apa-apa pun, tak mampu pun, maka janganlah samakan Tuhan dengan benda yang lain. Jangan, cukup. Kemudian innallah sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui. Kalau fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa mengetahui. Beza dengan manusia kan? Manusia sentiasa mengetahui tak? Tak, daripada mula lahir zero. Lepas tu mula belajar kan? Sekolah rendah tahu sikit, sekolah menengah tahu sikit. Lepas tu habis universiti pun tak tahu banyak. Tapi semalam kita belajar, bila dah tua nyanyuk balik, lupa habis semua dah. Tapi Allah sentiasa mengetahui. Wa antum, dan kamu tidak mengetahui. Okey, Allah tahu. Tahu apa ni? Allah tahu apa? Allah tak tengok Al-Quran tak sebut. Allah tahu. Tahu apa? Allah tak sebut. Bila tak sebut, mana? Allah tahu semua yang dah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Allah tahu yang zahir, yang batin. Bahkan daun-daun yang gugur
pun Allah tahu berapa daun yang gugur. Bahkan semut hitam di atas batu yang hitam, di waktu malam yang gelap, Allah tahu pergerakannya. Kita tahu. Itu satu. Yang kedua, Allah tahu apa ni? Bahawa yang kamu sembah tu tak boleh bagi apa-apa manfaat. Tapi kamu tak tahu, sebab tu kamu sembah. Sama dengan ini akidah, akidah orang beriman apa dia? Kita kena yakin Allah tahu, kita tak tahu. Cuba buka surah Al-Baqarah 216 ke? Okey. Ini akidah. Tak sama dengan tadi. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Cuma atas tu beza sikit. Cuba kita terjemah. Kutiba alaikum, telah diwajibkan ke atas kamu al-qital, peperangan. Biasa kita dengar ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan ke atas kamu puasa. Yang ni diwajibkan ke atas kamu peperangan. Wa huwa kurhul lakum, dan peperangan itu kurhun makruh, benda yang siapa suka berperang? Allah tahu. Allah tahu manusia tak suka, tapi Allah wajibkan. Apa pasal? Sebab Allah kata wa asa, moga-moga antakrahu, yang kamu tak suka, yang kamu benci sesuatu, sebenarnya wa huwa khairul lakum. Peperangan kamu tak suka, tapi sebenarnya baik tak peperangan tu? Baik tak? Baik, Sufyan. Kalau baik, pergilah Palestin. Apa kebaikan peperangan? Saya nak tanya, kalau Nabi tak berperang dengan orang kafir kan, Islam sampai tak kat Malaysia? Islam habis kat Mekah aja. Betul tak? Yang kedua, kebaikan peperangan ialah mati terus ke syurga. Sebab tu sahabat-sahabat bila Nabi istilah perang, semua berebut ke semua mengelak? Sebab tak payah fikir apa-apa dah. Roh orang yang mati syahid terus terbang ke syurga. Dan dalam kubur tak ada soal munkar nakir. Tak ada azab di pada mahsyar, tak ada. Jadi Allah kata peperangan tu kamu tak suka, tapi diwajibkan sebab apa? Sebab kadang-kadang yang kamu tak suka sebenarnya baik. Dan wa asa an tuhibbu syai'an, moga-moga yang kamu suka wa huwa syarrun, dia tak baik. Ini akidah ni. Sebab biasa kita suka benda yang kita suka, betul kan? Susah kita nak suka benda yang kita tak suka. Betul kan? Contohlah COVID-19. Kita suka tak? Tak suka. Tapi sebenarnya baik tak? Baik. Bila kita sedar baik? Setelah COVID dah habiskan. Siapa yang masa COVID datang tu dah rasa, ya Allah nikmatnya dapat COVID? Siapa ada rasa macam tu? Ada Syafi'i? Sujud syukur dia? Ada? Tak ada. Tapi sekarang ramai tak? Ya Allah muja ada COVID, aku jumpa kelas tadabbur. Ramai tak? Ramai. Dulu kita buat kelas tadabbur mana ramai? Sebab kelas lain online tak ada. Kalau buat kelas online saya seorang je lah. Sebab sibuk, masing-masing sibuk cari dunia. Jadi saya buat kelas kat rumah-rumah, di ofis kerajaan. Pelajar pun tak ramai, 20, 30. Paling ramai 50. Tapi bila dah tak boleh nak keluar sebab COVID-19, sebab PKP, kita buat live. Saya pun tak boleh nak keluar, orang kat luar sana pun tak boleh keluar. Jadi semua dah kat rumah, temenu je kan. Tengok-tengok ada kelas tadabbur kan. Berapa ramai dapat nikmat memahami ayat Al-Quran sebab COVID. Moga-moga yang kamu benci sebenarnya baik.
Sebab tu Allah kata apa? Wallahu ya'lamu. Allah tahu. Allah tahu apa dia? Dalam yang kamu tak suka baik, tapi kamu tak tahu. Wa antum la ta'lamun. Dan kamu, ini akidah ni. Apa akidah ni? Allah tahu, kamu tak tahu. Akidah apa tu? Ha? Apa kesan daripada akidah? Allah tahu, kita tak tahu. Kesannya apa? Ya? Sangka baik. Kesannya apa? Bila Allah tahu, kita tak tahu, kita serah pada Allah. Jangan memandai-mandai lah. Dan bila kita serah pada Allah, kesannya apa? Hidup kita tenang aja. Sebab kita serah pada Tuhan yang tahu. Yang bermasalahnya, kita serah pada diri kita yang 1000 kejahilan. Betul? Tapi kita perasan perancangan kita hebat kan? Bila tak berjaya, kita stres. Macam mana boleh gagal ni? Miti sebulan. Kan? Tengok contoh. Nabi pergi buat umrah pada tahun 6 Hijrah kan? Tiba-tiba orang musyrik halang. Sahabat suka tak? Tak suka kan? Sehingga Nabi suruh bercukur, sahabat mengamuk. Sahabat tak dengar cakap Nabi. Musibah tak bila engkar perintah Nabi? Kenapa sahabat engkar? Sebab tak suka. Berjalan jauh hampir seminggu, 2 minggu, panas, letih. Betul-betul nak sampai ke Mekah, disekat oleh siapa? Musuh Allah. Nak pergi ibadat, buat umrah, disekat oleh mereka marah. Tapi sebenar, akhirnya mereka balik semula. Mereka dihalang masuk Mekah, baik tak? Baik ke tak baik? Apa baiknya? Apa kebaikannya? Ha? Apa dia? Tahun depan boleh buat umrah, tapi lagi baik buat tahun tu terus. Apa kebaikannya? Apa kebaikan perjanjian? Sebenar halangan orang musyrik kepada orang Islam daripada buat umrah, satu, bila berlaku perjanjian, orang musyrik iktiraf tak Nabi ada kekuatan. Pernah tak kita berdamai dengan orang lemah? Subhanallah, satu pengiktirafan. Mana Nabi dan sahabat kuat. Yang kedua, ada syarat tak? Kalau orang Mekah pergi ke Madinah, Nabi kena hantar balik. Kalau orang Madinah pergi ke Mekah, orang Mekah tak perlu hantar balik. Betul kan? Sehingga Umar pun tak setuju poin tu. Tapi ada kebaikan tak? Apa kebaikannya? Orang Mekah pergi, orang Madinah Nabi hantar ke Mekah, tak payah balik. Okey, duduk kat situ berdakwah. Dan berdakwah dengan amal. Sebab tak ada peperangan. Sebab ada perjanjian. Betul? Sebab itulah, bila kita faham akidah ni, kita serah pada Allah. Kita rancang. Kalau tak jadi yang kita nak pun, kita redha. Kenapa? Aku tak tahu. Yang terbaik untuk aku tak tahu. Aku serah pada Engkau, ya Allah. Hidup kita akan tenang. Okey. Kadang-kadang anak kita tak dapat calon sampai umur 40. Jangan sedih. Sebab apa? Sebab Allah tahu perancangan. Kadang-kadang tengok-tengok kita sakit, anak lain semua bekerja, tak ada orang nak jaga, kecuali anak seorang tu yang tak kahwin tu. Baru kita kata, ya Allah, ada hikmah. Kalau tak teruk, siapa nak jaga kita? Betul? Tapi jangan pula elok-eloklah kamu tak kahwin, kok mak sakit kan? Okey. Kemudian daraballah. Daraba telah membuat oleh Allah masal. Banyak contoh ni, perumpamaan. Contoh. Dia sebenar, kenapa Allah guna, ini dari segi bahasa lah. Kenapa Allah guna darabah? Allah boleh guna perkataan apa ni? Bayyana. Allah menerangkan contoh. Boleh je. Tapi kenapa darabah? Darabah sama apa? Pukul. Jadi Allah guna perkataan darabah nak beritahu benda yang Allah nak cakap ni besar. Sampai Allah guna perkataan darabah, pukul.
Dan yang kedua, Allah nak bagi tahu, aku buat contoh ni supaya kamu betul-betul faham apa yang aku nak sampaikan. Jangan tak faham. Dengan contoh pun tak faham, tak tahulah. Okey. Abdan. Contoh apa? Hamba. Bila sebut hamba, kita masuk tak? Masuk. Mamlukan. Yang dimiliki. Okey, bila masuk kata mamlukan, kita masuk tak? Tak. Hamba kita masuk, tapi kalau amdan mamlukan kita tak masuk. Siapa ni? Hamba saya. Hamba saya. Bukan hamba abdi. Hamba saya yang biasanya dapat daripada mana? Peperangan kan? Tentera Islam lawan tentera kafir. Bila tentera kafir kalah, ada perempuan ke apa akan jadi hamba kepada tentera Islam. Tapi hamba tu bukan macam manusia menghambakan manusia, tak. Tentera Islam akan jaga dia macam orang biasa ataupun macam isteri. Kemudian hamba ni satu dimiliki, yang kedua la yaqdiru. Tidak berkuasa ala syai'in, ke atas sesuatu. Okey? Hamba dimiliki dan tak ada kuasa apa-apa. Bila sebut hamba, dia tak ada apalah. Tak ada rumah, tak ada kereta, tak ada harta, tak ada pekerjaan, tak ada isteri, tak ada anak. Zero. Kemudian waman. Waman dan orang yang razaqnahu, kami bagi rezeki padanya, minna, dari kami, rizqan, kami pula bagi rezeki padanya, rezeki yang mana? Rezeki yang baik. Fahuwa yunfiqu, lalu dia menginfakkan. Yunfiqu fi'il mudhari', sentiasa membelanjakan. Minhu, darinya, iaitu dari rezeki, sirran. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, sirran ni dia panggil apa? Apa Cik? Hal. Betul. Dia menginfakkan hartanya dalam hal keadaan rahsia. Wajahran, dan terang-terang. Mana di sini Allah nak bagi tahu infak ada dua cara. Satu, sembunyi. Yang kedua, tapi Allah sebut yang mana? Yang mana dulu Allah sebut? Kenapa? Allah sebut ya afdal. Nak sedekah terang-terang pun boleh, tapi janji jangan riak. Tapi yang terbaik sembunyi. Cuba buka surah Baqarah 271. Okey. Cuba terjemah in jika ataupun sekiranya tubdu, kamu menunjukkan, kamu menzahirkan sadaqat, sedekah kamu, fa ni'ma hiya, maka dia baik. Mana sedekah secara terbuka dia baik, tapi syarat dia jangan riak lah, bukan untuk menunjuk. Antaranya untuk tujuan mendorong orang lain. Tapi Allah kata wa in tukhfuha, dan sekiranya kamu sembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan bagi pula kepada siapa? Orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, dia adalah lebih baik. Kalau kita cerdik, kita pilih yang mana? Yang sembunyilah. Kenapa? Lebih baik.
Yang cakap lebih baik siapa? Jadi tak cerdik lah kita suka bagi secara terbuka. Sedangkan Allah kata yang terbaik sembunyi. Bahkan antara salah seorang daripada 7 golongan yang mendapat bayangan arasy Allah di padang mahsyar. Siapa? Salah seorang daripada 7 tu. Bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maksud apa tu? Orang yang paling dekat, tangan kiri tu orang paling dekat. Kadang-kadang isteri dia pun tak tahu. Kalau isteri pula sedekah, suami pun tak tahu. Tapi duit dia lah, jangan duit suami. Ini perangai manusia kan. Bila sedekah nak cerita kan. Bila buat baik nak cerita. Dia lupa bahawa dia sedekah tu untuk siapa? Kalau untuk Allah, Allah tahu tak walaupun sembunyi. Jadi apa perlu bagi tahu orang? Satu. Yang kedua, bila bagi tahu orang, susah kita nak jaga hati. Betul? Saya ada sedekah. Lepas tu orang tanya, dah lama ke sedekah? Daripada kecil lagi. Okey. Kita balik pada ayat kita. Balik pada ayat. Okey. Dan nampak tak yang Allah nak buat contoh ni? Belum kan? Satu, seorang hamba yang dimiliki dan tidak ada apa-apa. Yang kedua, orang yang Allah bagi rezeki padanya, rezeki yang banyak, melimpah ruah, dan dia bebas nak infak bila-bila masa dan dalam cara rahsia ataupun sembunyi. Kemudian, hal yastawuna, adakah mereka itu sama? Soalan. Jawapannya tak. Apa mesej yang Allah nak bagi tahu daripada contoh ni? Seorang hamba tak memiliki apa-apa. Isteri tak ada, anak tak ada, rumah tak ada, kereta tak ada, pekerjaan pun tak ada. Bahkan dia jadi hamba kepada majikan dia. Ikut perintah apa? Ikut suruh apa? Seorang lagi ada macam-macam. Dia boleh infak, nak buat apa-apa bebas. Dua-dua tak sama kan? Tapi apa mesej yang Allah nak sampaikan? Allah nak buat contoh. Kalau kamu jawab antara hamba yang tak memiliki apa-apa dengan orang yang banyak harta dan infak bila-bila masa, kamu jawab tak sama, maka macam mana Allah pencipta segala-gala, pemilik segala-gala, berhala tak memiliki apa-apa, tiba-tiba kamu tak masuk akal. Boleh faham? Yang ni kamu kata tak sama, tapi yang atas langit tu lagi hebat. Sama pula. Mana otak kamu ada apa? Ada 2-3 wayar terputus. Betul tak? Tengok Allah bagi contoh. Kalau yang tu Tuhan dengan patung kamu samakan, yang ni kamu jawab je lah sama. Kenapa kamu jawab tak sama? Cakap tak serupa? Bikin. Kemudian Allah kata apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Maksudnya apa? Allah saja yang berhak dipuji. Kenapa? Sebab Allah bukan setakat mencipta segala-gala, tapi Allah memiliki segala-gala dan Allah memberi segala-gala kepada manusia ataupun makhluk. Manusia tak memiliki apa-apa. Maka sepatut pujian kepada Allah. Sepatut yang disembah Allah, bukan berhala. Lagi tu apa dah mungkin dalam konteks kita tak sembah berhala. Betul kan? Tapi berlaku kadang-kadang dalam bentuk yang lebih teruk daripada orang yang sembah berhala. Contoh apa dah? Kita bagi ketaatan kita pada manusia. Semua bos kita cakap, semua kita ikut. Padahal bos kita bagi apa? Cipta kita pun tak. Bagi rezeki pun sekadar kita bekerja je lah. Kan? Bagi nyawa pun tak. Bagi kesihatan pun tak. Tapi daripada A sampai Z, bos cakap apa? Semua sami'na wa ata'na. Bila Allah cakap, bangun subuh. Lewat.
Bos kata pukul 8, sebelum pukul 8 dah sampai. Allah kata zikir pagi petang, terlepas, terlupa. Bos kata pukul 5 baru balik, pukul 6 balik. Boleh faham? Mana kita bagi ketaatan lebih kepada manusia, sedangkan Allah jauh lebih hebat dengan manusia. Jadi segala puji hanya milik Allah. Bahkan aksaruhum, kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Tak tahu apa ni? Tak tahu apa ni? Kebanyakan mereka tak tahu apa? Tak tahu ni bahawa yang mereka semua tu sebenar tak boleh bagi rezeki apa-apa. Bahkan lebih teruk daripada hamba yang dimiliki. Tapi Allah kata kebanyakan. Bukankah semua mereka tak tahu? Kebanyakan ke ataupun semua? Ada beberapa tafsiran. Pertama, semua orang musyrikin tak tahu, kecuali ada segelintir yang tahu bahawa berhala tak boleh bagi rezeki, tapi mereka terpaksa ikut. Orang-orang macam ni mungkin bila sampai hidayat, bila sampai Al-Quran, dia bertukar. Yang kedua, tafsir yang kedua, kebanyakan mereka tak tahu ni ialah yang sembah berhala lah. Dan segelintir sahaja yang tahu, maka mereka beriman kepada Allah. Okey. Bolehkah kita sampaikan ayat ni? Sebab tu benda yang paling berkesan dalam dakwah apa dia? Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ni ada aura dia. Ya Allah kata kalau diturun pada gunung boleh pecah. Sebab tu orang musyrikin yang jahat, yang sembah berhala sekian lama, boleh berubah dengan ayat Quran je. Tapi kelemahan kita apa dia? Banyak yang mengajar sesama Melayu pun cara disebut ayat Quran. Yang disebut apa dia? Daripada kitab yang mereka tu, kitab kuning, kitab hijau. Tapi ayat Quran cara disebut. Apa batu? Oh, hijau. Tak, saya sebut kuning dan hijau. Tak ada kaitan dengan politik. Lepas tu kadang-kadang yang berdakwah pada non-Muslim pun jarang sebut ayat Quran. Betul kan? Sedangkan saya pernah ceritakan, Nabi bila berdepan dengan musyrikin, ayat Quran je. Sebab mereka faham. Masalah kita tak sampai ke ayat Quran, apa sebab? Kita sendiri pun tak faham. Kadang-kadang kita faham tapi tak pandai nak sampaikan. Sebab kita tak belajar. Okey. Yang saya sampaikan boleh faham. Bila dah faham, wajib sampaikan. Jadi mana lebih baik? Faham ke tak faham? Faham. Tapi bila faham ada tanggungjawab. Ayat ni panjang ni. Cukup Cukup Nanti lagi banyak faham, lagi banyak tak sampai, lagi banyak dosa. Boleh? Okey, ini ayat 11. Ada ayat tadi yang kita belajar, ayat 74. Allah kata apa? Fala tadribu lillahi al-amsal. Jangan kamu samakan Allah dengan selain daripada Allah. Jangan samakan. Allah tak sama. Antara dalilnya ayat ni. Cuba terjemah. Fatirus samawati wal ard. Dia yang fatir sama dengan khaliq. Yang mencipta tanpa ada contoh terdahulu. Dia yang mencipta langit-langit dan bumi. Kemudian ja'ala, dia menjadikan untuk kamu min anfusikum azwaja. Kadang-kadang kita jumpa perkataan khalaqa, kan? Khalaqas samawati wal ard, khalaqakum. Ayat sebelum ni kita jumpa khalaqa, kan? Khalaqakum. Jadi apa beza khalaqa dengan ja'ala?
Ya? Satu jadikan. Satu lagi? Cipta. Itu beza bahasa Melayu. Okey, khalaqa ni dalam bahasa Arab ialah mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Allah cipta langit, ada tak contoh sebelum tu? Tak ada. Allah cipta orang, Adam, ada tak contoh sebelum tu? Tak ada. Okey, ja'ala lebih kepada menukar daripada satu benda kepada benda yang lain. Faham? Contoh ni. Allah menjadikan kamu daripada diri kamu pasangan. Benda dah Allah cipta. Faham tak? Allah dah cipta manusia, cuma daripada manusia Allah jadikan pasangan. Itu menukar daripada orang kepada pasangan. Allah guna ja'ala. Okey. Dia menjadikan untuk kamu daripada diri kamu azwaja pasangan-pasangan, wa minal an'am, dan daripada binatang ternak ada pasangan. Betul kan? Ada lembu betina, ada lembu jantan. Yazra'ukum fihi, yang dia Allah menyebarluaskan, makna membiarkan mereka semua tu. Kalau Allah tak biarkan, apa jadi? Habislah. Kita pun akan mati. Bila binatang pupus, kita pun akan mati. Kemudian Allah kata apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun kamitslihi, sama sepertinya. Yang ayat tadi, fala tadribu lillahi al-amsal. Jangan kamu samakan Allah dengan sesuatu. Wa huwas samiul basir. Dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ada lagi? Okey. Terlalu banyak contoh yang Allah buat dalam Al-Quran. Apa tujuan tadi? Supaya manusia lebih faham apa yang Allah nak sampaikan. Sebab tu Allah kata apa dalam ayat ni? Surah Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 43. Watilkal amsal, dan itulah misal-misal, contoh-contoh yang nadribuha, yang kami buat. Contoh itu untuk siapa? Untuk manusia. Bila sebut manusia, maksud semua tak kita? Allah tak kata kami buat contoh lil ulama, untuk ulama, tak. Ataupun kami buat contoh lil Arab, untuk orang Arab. Ataupun untuk li ustaz. Tak, semua kena faham. Maka lepas tu Allah kata apa? Wa ma ya'qiluha. Tidak ada yang ya'qilu, faham. Tidak ada yang faham contoh-contoh yang kami buat illal alimun, kecuali orang berilmu. Apa maksud? Apa maksud? Sebab itulah salafus soleh, bila dia baca ayat ni, dia mengaku, wahai Tuhan, kami memang jahil. Sebab banyak contoh yang engkau buat dalam Quran kami tak faham. Makna kami jahil. Sebab Allah kata, ya faham hanya. Jadi ramai tak yang baca Quran sebenarnya jahil. Sebab tak faham contoh. Cuba tanya orang yang baca Quran yang khatam berkali-kali. Cuba bagi contoh dia satu, kemudian tanya apa maksud contoh tu. Dia tak boleh. Bila tak boleh, dia jahil. Al-alimu lawan dia al-jahilun, jahil. Alhamdulillah beberapa contoh malam ni kita faham kan? Okey, ada lagi? Tak ada? Dah. Okey, ada masa, ada soalan ke? Kalau kita cakap dengan orang surah Al-Baqarah ayat 275 ayat kursi, dia sama juga ada maksud tentang Allah tahu depan, belakang. Sama jugalah maksud dia. Sama je.
Oh, soalan tu je. Jawapannya sama. Ustaz, kalau kita nak cakap ni, kita nak cakap dengan orang yang menyembah berhala tu, dia akan cakap dia tak sembah berhala tu, dia sembah Tuhan. Tetapi dia nak anggap yang Tuhan tu ada depan mata dia, dia nampak. Maksudnya dia kata bukan berhala tu yang dia sembah, dia sembah Tuhan sebenarnya. Dia sembah. Anggap dia ada benda, Dia sembah Tuhan. Jadi berhala tu sebagai macam wasilah ke. perantaran. Perantaran. Dia sembah Tuhan. Okey, dia kata dia sembah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang dia Tuhan Allah lah. Okey. Kita tanya dia. Kalau kamu kata kamu sembah Tuhan Allah lah. Tapi berhala tu sebagai perantaran. Okey. Kalau kamu betul sembah Allah, Allah tu suruh tak guna berhala sebagai perantaran? Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? kalau macam orang ni kan dia orang ada Satu. Yang kedua, kamu guna berhala sebagai perantaraan. Tanya dia balik. Pernah tak kamu minta orang hantar surat kamu pada seseorang melalui berhala tu? Berhala boleh tak tolong hantar surat? Kamu tak akan suruh kan? Kenapa tak suruh? Kamu kata berhala sebagai perantaraan. Berhala tolong hantar surat ke jiran sebelah, tak bergerak. Macam mana boleh jadi perantaraan? Berhala yang pekak, yang bisu, yang buta, kan? tapi itulah macam dia orang kan dia orang cerita pantau kan, dia kata Tuhan tu ada, maksudnya Tuhan yang dia anggap Tuhan dia lah, yang macam-macam tu. So yang disembah tu Tuhan tu lah keduanya, macam tu lah. So macam kita nampak yang kita Dia nak nampak dulu ini macam mana baru dia nak sembah. Lepas tu dia bikin ni yang lah. Dia kenapa dia nak nampak baru nak sembah? Ada tak benda yang dia tak nampak tapi dia percaya pun? Ada tak? Ada je. Angin. Kadang-kadang orang yang bukan Islam dia percaya pada hantu tak nampak tapi percaya juga. Tadi mengenai dakwah kepada yang bukan Islam. Kita akan, tadi Ustaz terangkan bahawa bahasa dan budaya adalah satu faktor penting. Adakah kita akan dipertanggungjawabkan untuk berdakwah pada bangsa lain tapi kita tak mampu? Adakah kita masih itulah, kita akan dipertanggungjawabkan? Kita tak sampaikan sebab kita tak mampu sebab faktor bahasa dan budaya. Kita tak dakwah dia. Okey. Sebab tu tengok bila Nabi perintah, Nabi sebut dalam hadis yang pendek je. Balighu anni walau ayah, kan? 3 patah aja. Balighu tu menunjukkan apa? Wajib. Itu fi'il amar. Kalau kita belajar bahasa Arab, balighu fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan perintah. Perintah menunjukkan wajib. Okey. Yang kedua, sampaikan anni, dari aku. Itu menunjukkan kemuliaan. Sebab apa? Sebab kita sampaikan daripada Allah dan Rasul, benda yang mulia. Kalau kita sampai benda yang mulia, kita mulia. Kalau kita sampaikan benda mengarut, kita tak ada nilai. Okey? Satu wajib. Yang kedua menunjukkan kemuliaan. Yang ketiga, walau menunjukkan takhfif, ringan dan mudah. Satu ayat pun Nabi suruh. Boleh faham? Okey. Yang pasal halangan bahasa tu, sebenarnya bukan makna kita tak mampu langsung, bukan makna kita tak boleh langsung. Kadang-kadang dakwah ni kita salah faham, iaitu mesti berceramah, mesti di tempat yang khusus, kan? Mesti ada temu janji. Kadang-kadang dakwah ni sambil-sambil bersembang, kan? Kadang-kadang sambil minum kopi, kadang-kadang sambil tengok bola, kan? Kita sampai satu ayat, kan? Jadi secara tak langsung banyak Nabi berdakwah pada orang musyrikin secara tak langsung, secara santai. Kadang-kadang yang ceramah panjang lebar tu seorang pun tak masuk Islam. Dah sebulan dah, kan? Kadang-kadang saya tanya dia, okay, yang you sembah ni Tuhan kat mana?
dengan kawan-kawan kan, kawan-kawan Cina kan, kita tanya dia, okay, kalau sembah ni berapa kali kita tanya dulu baru kita beritahu yang kita. Jadi dia akan keluar soalan antara satu sama lain. Dan alhamdulillah ada seorang tu sampai dia nak masuk Islam dengan kita cakap itu. Dia masa saya cakap dia kenapa tak masuk Islam, dia kata memang dia nak masuk, cuma dia kata sebab dosa dia tu banyak. Lepas tu saya cakap dengan dia, kalau once dah masuk Islam je, nanti dia punya dosa dia akan dihapuskan. Jadi tapi dia kata dia takut dengan isteri dia. Sebab dia kata nanti dia masuk Islam. Oh, cakap dia orang Melayu pun ramai takut isteri. Itu normal. Satu lagi pasal yang bukan Islam kan, kadang-kadang kita tak, dari segi bahasa budaya kan, kita tak mampu, kita guna yang mu'allaf tu, tarik dia belajar supaya dia yang sampaikan, bukan kita. Itu pun kita berdakwah pada mu'allaf secara tak langsung. Dan satu lagi, bila kita berdakwah, jangan letak target mesti orang tu masuk Islam. Jangan. Sebab kewajipan kita apa? Yang tu stres tu. Puak ni degil, aku malah berdakwah dah. Itu kita stres tu. Bila kita dah sampai, wa ma alaina ilal balaghul mubin, tidak wajib ke atas kita melainkan menyampai, bukan memastikan orang tu beriman. Kita dah sampai dia tak nak beriman, relax lah. Okey. Lepas tu kadang-kadang kita suka buat andaian. Ni kalau aku berdakwah tak nak beriman ni, jangan, aku tak nak buang masa. Tak, kewajipan kamu tak lepas. Okey, ada soalan lagi? Daripada itu, apa pandangan Ustaz dengan ajaran Sihab? Apa pandangan pasal ajaran Sihab? Sihab ni dia anggap apa? Nabi Muhammad adalah? Dia kata Nabi Muhammad adalah Allah. Dia benda yang cukup jelas. Macam matahari lah. Orang tanya, Ustaz, apa pandangan Ustaz pasal matahari? Kan, benda jelas. Sebab tu Allah kata apa? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa tak boleh paksa? Allah sebut lepas tu, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ar-rusydu petunjuk, tabayyan cukup jelas, minal ghayy dibanding dengan kesesatan. Jadi dalil-dalil Allah tu adalah Tuhan yang esa cukup jelas dan banyak. Bila orang tak nak beriman, jangan paksa. Makna otak dia ada masalah. Saya bagi contoh. Dia dah tahu dah kambing. Dia dah belajar. Lalu kita kata, ini kambing, bukan, ini ayam. Dah, cukup, tinggalkan. Macam tu lah. Islam cukup jelas. Tiba-tiba dia tolak. Macam ajaran Sihab kan. Dia kata apa? Muhammad, Allah sebut dalam Quran, Muhammadun Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Subhanallazi asra bi'abdihi. Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Muhammad. Macam mana Allah kata Muhammad tu hamba kalau Muhammad tu Tuhan? Jadi orang-orang jahil ni tak ada guna berdebat. Pihak berkuasa ambil tindakan lah. Dia tak ada sendiri. Biarlah, jangan buang masa. Jangan buang masa. Ni yang tak kata Muhammad Allah, tapi ada kat Malaysia, tapi tak salat, pergilah berdakwah. Dan yang kumpulan ni lagi ramai kan. Dia tak kata Muhammad Allah, tapi dia tak beriman pun dengan Muhammad. Betul? Bahkan dengan Allah pun tak beriman. Dia orang Melayu. Berapa puluh ribu orang Melayu yang tak beriman dengan Nabi Muhammad, tak beriman dengan Allah, tak solat. Kenapa tak kecoh-kecoh? Duk kecoh kat Sihab ni. Sihab dah tak ada. Orang kita kadang-kadang suka ditipu dengan isu yang kecil, dibesarkan. Kadang-kadang yang tak solat, yang syirik pada Allah, ada jiran sebelah rumah aja. Dah 20 tahun. Okey. Cukup lah, kita jumpa lagi. Pagi besok ada kelas hadis Ustaz Usama pukul 10.30. Dan malam kita sambung kelas tadabbur macam biasa.
Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنان